محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya berserta dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang temukan kita lagi pada malam ni, tempat yang mulia ni, yang masih memanjangkan usia kita, yang masih mempersempatkan kita menggunakan segala nikmat-nikmat-Nya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni lagi, yang memilih kita daripada kalangan orang-orang yang ditempatkan dengan nikmat iman Islam. Mudah-mudahan dengan sakit-baki umur yang mungkin diperumurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapatlah sama-sama kita menunaikan hak kita, tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala suruhan perintah yang difardukan, yang diwajibkan ke atas kita dengan lakukan di atas dunia ni, maka kita tunaikanlah, dan dalam masa yang sama meninggalkan juga segala larangan tegahan yang dilarang, yang ditegah, yang diharamkan ke atas kita daripada lakukan di atas dunia ni. Maka kita tinggalkanlah, yang mana dunia ni hanyalah tempat persinggahan yang sementara. Yang kata Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia merupakan tempat kita bercucuk tanam, tempat kita berladang untuk negeri akhirat, yakni untuk bekalan yang akan dibawa bersama dengan kita pada alam yang bakal semua berpindah kita. Yang kita ni semua bakal-bakal jenazah belaka, yang kita ni semua bakal-bakal mayat belaka, yang pernah kita tengok, yang pernah kita ziarah daripada kalangan sahabat, jiran kita dan kalangan-kalangan yang sudah meninggalkan kita. Jadi insya-Allah, sebagaimana yang kita bahaskan, iaitulah berkaitan dengan ilmu usuluddin. Kita sambung baliklah bahasan kitab Al-Misbahul Munir, sambungan pada muka surat yang ke-8. ke-8 ke saya rangkau 6. Bermula ihsan. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah. Muka surat 6 kitab Al-Misbahul Munir yang dulu sudah juga dibahaskan dua perkara yang besar, iaitulah Islam dan iman, yang terbentuk agama-agama ni, yang disebut oleh musannaf dulu, terbentuk agama ni, terjadi agama ni di atas 3 asas ataupun 3 tunjang yang besar. Sudah lepas bahasan agama, sudah juga lepas antaranya asas yang nak tertegaknya agama, iaitu Islam, yang mengandungi di bawah Islam tadi 5 rukun yang kita maklum belaka, yang sudah dikhabarkan, yang sudah dinyatakan. Antaranya diambil daripada dalil Quran, diambil daripada dalil hadis, sebagaimana Nabi pernah didatangi oleh seorang yang kata sahabat, tak pernah tengok kedatangan seorang yang berpakaian serba putih, yang rambut hitam pekat, yang tidak ada asar kesan datang lelaki tadi naik apa, tiba-tiba duduk menghadap dengan Rasulullah SAW, belaga lutut dengan lutut, diletaknya 2 tangan di atas lutut Nabi, lalu dia soal Nabi, katanya akhbirni anil Islam, khabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang Islam. Maka Nabi pun cerita satu-satu. Islam antashhadu an la ilaha illallah sampai habis, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi mereka yang mampu. Ini semua ada dalil belaka. Bukan saja ulama mereka, bukan saja disusun letak sebagai asas tunjang yang nak terbenar Islam tadi dengan 5 asas ataupun 5 perkara yang besar, iaitulah rukun-rukunnya yang 5 yang kita maklum belaka. Itu semua sudah dibahas. Berkaitan juga dengan iman, yang tertegaknya agama, di atas iman yang mengandungi di bawah iman tadi pula 6 rukun. Antaranya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan para malaikatnya, beriman dengan segala kitab-kitabnya, beriman dengan segala rasul-rasulnya,
beriman dengan qada dan qadarnya, dan beriman juga dengan hari akhirat yang bakal berjumpa kita semua. Semua ni ada dalil belakang, sehingga Allah sebut dalam Quran, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufurkan Allah Subhanahu wa taala, yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun tak beriman wa malaikatihi, tak beriman dengan para segala malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kata ulama, malaikat bilangan malaikat ni lebih banyak daripada segala isi kandungan makhluk di atas muka bumi ni. Kalau di atas muka bumi, nisbah di atas darat, kata ulama, banyak daripada kalangan-kalangan jin, banyak daripada kalangan-kalangan jin, sehingga dibuat nisbah dengan 90% lebih dengan alam manusia kita ni. Kemudiannya alam jin tadi bila mana disukat dikira, dihitungkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di dalam laut, maka makhluk Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, di dalam laut lebih banyak lagi daripada kalangan jin, wallahu alam. Dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di darat, kalangan jin, manusia, kalangan yang hidup di dalam air, dalam laut, nak dibilangkan, nak dibandingkan dengan malaikat di langit yang pertama, ramai lagi, banyak lagi malaikat di langit yang pertama. Sama juga kalau nak dibandingkan dengan langit yang kedua, ramai lagi pada bilangan malaikat yang tinggal di langit yang kedua, sampailah kepada langit yang ketujuh lapis. Maka Allah sebut nyata jelas dalam Quran, barang siapa yang kufurkan Allah Subhanahu wa taala wa malaikatihi, dan segala malaikat-malaikatnya, jangan ada tapi dalam dikata tak beriman, dalam dikata tak percaya, dalam dikata ragu-ragu, was-was, betulkah malaikat ada, betulkah malaikat ni sebahagian daripada hamba Allah. Sebahagian kalangan Yahudi dulu kata malaikat anak betina Allah. Malaikat adalah anak betina Allah Subhanahu wa taala. Ni kalangan-kalangan yang sesat juga, sehingga dihukumkan dengan kufur, wal a'yazubillah. Wa malaikatihi wa kutubihi, dengan segala kitab-kitabnya. Bukan satu kitab, bukan Quran saja. Wajib kena beriman dengan kitab yang bahasa as-samawiyah. Apa dia? Taurat, Zabur, Injil. Termasuk juga dengan suhuf yang pernah turun di atas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kena beriman. Walaupun sudah dimansuh hukum, maknanya tak boleh dipakai lagi. Kalau fardu takdir kata masih ada lagi kitab Taurat tadi, kitab Injil hak sebenar tadi, maka hukum ataupun pedoman kita hari ini adalah Al-Quran. Pedoman kita hari ini adalah Al-Quran. Jadi beriman, percaya tentang benarnya kitab-kitab tersebut wajib kena beriman, jangan nafikan. Wajib kena percaya, wajib kena beriman bahwasanya kitab-kitab tadi kitab yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang terdahulu. Wa rusulihi, sama juga dengan segala rasul-rasulnya. Semua Allah sebut kalimah jamak. Kitab-kitab dan segala rasul-rasulnya, bukan setakat beriman dengan nabi kita. Ada orang yang suruh beriman dengan nabi kita saja. Ada orang yang tak bagi langsung beriman dengan nabi, suruh ambil Quran saja. Suruh ambil Quran saja, sebagaimana pendapat Kasir Ahmad itu. Suruh beriman dengan, suruh ambil Al-Quran saja. Muhammad jangan didewa-dewakan. Muhammad jangan didewa-dewakan. Kalangan yang mengikut cara kehidupan ataupun cara keadaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW daripada kalangan ulama, ni semua kasta padri, umpama peringkat ataupun taraf-taraf padri yang ada pada kepercayaan agama Kristian. Ni salah, ni sesat belaka, kufur, kafir. Sebenarnya beriman, Allah suruh beriman dengan segala rasul-rasul. Semua rasul yang 25 orang ni wajib kena beriman, wajib kena percaya, wajib kena membenarkan kalangan-kalangan yang disebut sebagai rasul dan nabi. Semua benar belaka, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil Allah sebut dalam Quran al-Qat'i, putih. Tak ada khilaf. Wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat. Siapa-siapa yang kafir, yang tak percaya, yang kufurkan kepada Allah, yang kufurkan kepada malaikat, yang kufurkan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang tak beriman dengan rasul-rasul, maka jawapannya Allah kata faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sesungguhnya kalangan-kalangan tadi ni sesat, ia akan sebagai sesat yang jelas, yang ba'id, yang jauh, yang kufurkan Allah Subhanahu wa taala, samalah dengan kalangan-kalangan yang tidak beriman, yang kufur, ataupun daripada kalangan-kalangan yang memang
bukan daripada kalangan Islam yang awal lagi. Na'udzubillah. Jadi malam ni insya-Allah kita akan masuk satu lagi asas ataupun tunjang yang besar yang tertegak agama. Dalam rukun Islam dah ada semayangnya, dah ada zakatnya, dah ada puasanya, dah ada hajinya, yang didahului tak dapat tidak dengan ikrar kita dengan lidah, tasdik kita dengan hati, iaitulah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kena tunaikan pula ataupun kena membenarkan pula kepercayaan kita, iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena beriman pula dengan segala para malaikatnya, beriman dengan segala kitab-kitabnya, beriman dengan segala rasul-rasulnya, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik dan jahat, segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman dengan hari akhirat, yang pasti akan berlaku, yang bakal berjumpa belaka kalangan-kalangan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada alam dunia ni. Walaupun tak ada berjumpa dengan kita, tapi kiamat pasti berlaku. Kiamat pasti berlaku. Kena letak dalam akidah kita, tanam akan sebagai akidah yang putih. Kalau sekira-kira dibunuh sekalipun, kalau sekira-kira nak dipecat kita daripada jawatan sekalipun, kalau sekira-kira kalau nak ditarik pangkat gaji kita sekalipun, maka jangan sekali-kali digadaikan akidah iman yang khalis, iman yang jazim, yang putih tadi. Kemudian nak dibahaskan pula pada malam ni, kita tengok satu lagi rukun ataupun satu lagi asas yang nak terbenang, yang nak terbina agama yang disebut dulu, iaitulah ihsan. Jadi apa dia kata sini? Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bermula ihsan itu, ihsan kalau kita kata kesian, tak ihsan langsung, minta ihsan, minta kesian kita kalau bahasa kita. Jadi ihsan hak dikehendaki syarak macam mana? Tengok lagi. Kalau ihsan hak kita sebut dalam bahasa kita ihsan, kita tuntut ihsan, tuntut kita kata tuntut kesian belah ataupun tuntut baik, daripada perkataan hasuna. Jadi kata sini bermula ihsan itu, ihsan ni berbuat baik dengan maknanya. Ihsan ni buat baik dengan maknanya. Dia kata mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, sebagai semayang dan puasa tadi, menapa keluarkan zakat, tunaikan haji, tolong orang dan sebagainya. Semua tu dikira sebagai amalan, semua tu dikira sebagai yang melibatkan perkara yang fardu, yang wajib, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tunai hak tadi ni dia kata daripada segala yang disuruh itu dengan elok, yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya, seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Jadi buat semua tadi, sembahyang tadi, puasa tadi, tunaikan haji tadi, keluarkan zakat tadi, mudah kata semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa yang sama ibadat tadi tak dapat tidak mestilah berlandaskan dengan rukun dan syarat yang dikehendaki oleh syarak. Maknanya kena ada rukun dan kena ada syarat. Kena ada syarat yang nak membenarkan ibadah tadi. Ibadah tadi dikira sebagai ibadah yang dikehendaki oleh syarak. Mencukupi segala rukun, untuk memenuhi kehendak syarak juga yang menetapkan nak disahkan, nak diterima amalan tadi mestilah lengkap rukun. Apa dia rukun? Perkara yang besar dalam sesuatu ibadat. Contoh niat dalam semayang, contohnya takbiratul ihram dalam semayang, contohnya bacaan Fatihah bismillah dalam semayang, contohnya apa lagi, rokok sujud dalam semayang, contohnya tamakninah dalam semayang. Tu benda yang besar. Benda yang besar tak dapat tidak, kalau tinggal tak sah semayang tadi. Adapun syarat perkara yang duduk di luar semayang, rukun perkara yang duduk di dalam sesuatu ibadat tadi, contohnya semayang. Apa dia? Niat, takbiratul ihram, bismillah. Dalam mazhab Syafi'i kita, bismillah salah satu daripada ayatun minal Fatihah, satu ayat daripada Fatihah dikira. Kemudian apa lagi? Fatihah, kemudiannya rokok, surah sunatnya, itu semua rukun belaka yang 13. Sebagian bilang dengan 17. Ikutlah yang nak kira asing tamakninah pada 4 rukun, pada rokoknya, pada i'tidalnya, pada sujudnya,
pada duduk di antara dua sujud, sebagian bilang asing-asing jadi 17, sebagian kata 13 saja, tak apa, tak ada masalah apa tu. Dan nak habaq nak jelaskan sini, rukun adalah perkara yang besar dalam sesuatu ibadat. Rukun adalah perkara yang besar di dalam sesuatu ibadat, sama juga dengan rukun Islam. Perkara yang besar dalam Islam tak dapat tidak kena mengucap dua kalimah syahadah. Tiba-tiba mai kata aku nak sembahyang, kawan kita dari kalangan yang bukan daripada agama kita, daripada bangsa lain, kita kata tiba-tiba dia terus sembahyang, ikut mai sembahyang, tiba-tiba dia pun puasa juga, sedangkan dia tak mengucap dengan dua kalimah syahadah. Sebab syarat sembahyang tak dapat tidak kena Islam. Kebanyakan rukun ataupun ibadat, silap, kebanyakan ibadat di dalam kita kata di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, semua syarat dia kena Islam dulu. Sama juga dengan haji, syarat dia kena Islam dulu. Tak Islam tak sah. Tak Islam tak sah. Jadi syarat ni benda yang mesti kena ada. Contoh kita nak masuk universiti, contoh kita nak masuk universiti, syarat ni tak nanti duduk mengadap, tak nanti masuk dalam pagar universiti lagi. Sebelum pi tu mau ada dah syarat dia benda apa? Kena wakmai sijil yang original, kena lulus apa-apa, kena 8 A1 20 A1 contohnya. Kena apa lagi? Kena warga negara. Contohnya apa lagi? Kena cukup umur, ataupun kena mestilah tak berumur 40 tahun ke atas umpamanya, contohnya. Jadi syarat tadi ada di dalam universiti ataupun sebelum tak masuk pi lagi. Tak masuk pi lagi. Faham? Sama juga dengan sembahyang. Syarat nak sah sembahyang kena ada dulu. Benda apa? Antaranya kena Islam. Islam semua Islam belaka dah. Okey. Yang keduanya, kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiganya, kena tutup aurat. Tak masuk lagi. Tak masuk dalam surau masjid lagi. Tak duduk di atas tikar sembahyang, tak takbir lagi dengan takbiratul ihram. Kenapa? Kena menghadap kiblat. Kena suci daripada hadas ataupun kena suci daripada najis yang berhubung pada pakaian kita, pada badan kita, dan pada tempat sembahyang kita yang turun 7 anggota bila mana kita sujud, dan berdiri pada 2 anggota kaki dua belah. Jadi 7 anggota ni ketika mana sujud kita, kalau berhubung dengan salah satu daripada anggota tadi dengan najis, tak cicak umpamanya, najis apa lagi, najis binatang dan sebagainya, maka sembahyang tadi tak sah. Maka kena jelas, kena tahu. Sebab tu orang yang sembahyang ni, sebagai ulama kata, orang yang sembahyang yang tak tahu, yang tak boleh nak farak, tak boleh nak buat beza mana rukun, mana perkara yang sunat, mana perkara yang wajib, maka sembahyangnya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazubillah. Sebab apa? Kalau dia qasadkan, kalau dia sangkakan ibadah yang sunat wajib belaka, tak apa. Tapi kata ulama, kalau dia qasadkan kata ibadah yang wajib merupakan sunat saja, bismillah baca tak apa, tak baca tak apa, Fatihah baca tak apa, tak baca tak apa, imam laju sangat kita tak baca, sedangkan kita muafiq bukannya masbuk, kita dan kita sempat, imam cepat sangat, tanggung dah semua, sah tak sembahyang kita? Tak sah. Tak sah. Kemudiannya pula apa? Tumaninah tak ada, imam cepat sangat, kita pun nak ligannya, maka tak sah juga dalam mazhab kita. Adapun mazhab lain jangan kira. Mazhab lain jangan kira bismillah tak baca. Tak apa pada mazhab Malik, mazhab Hanafi umpamanya, tak diwajibkan ataupun tak dikira bismillah tadi sebagai satu ayat daripada suratul Fatihah. Adapun kita dikira salah satu daripada ayat di dalam suratul Fatihah, 7 ayat masuk sekali bismillahirrahmanirrahim, dikira sebagai perkara yang wajib kena datangkan, rukun juga. Jadi tak dapat tidak kena sempurna. Ihsan ni mengerjakan ibadat dengan keadaan cukup rukun dan syarat. Bukan setakat Allah, masya Allah pijak semut tak mampu. Masya Allah kemas sungguh, zikir dia lepas sembahyang orang 10 minit dia pi 40 minit. Elok sungguh. Wahai sembahyang berterabak. Ditanya mana satu daripada rukun, apakah syarat sembahyang, tak tahu. Syarat sembahyang tak tahu. Maka syarat sembahyang tak tahu, kemungkinan dia terlibat dengan perkara yang melanggar syarat tadi. Kemungkinan dia duduk dalam keadaan kita kata tak sempurna hadasnya. Kemungkinan masih berhubung lagi dengan najis pada salah satu daripada 3 perkara yang tak boleh berhubung tadi dengan najis. Benda apa? Pakaian tak boleh berhubung, badan tak boleh berhubung, kemudian juga tempat yang berhubung dia ketika mana dia solat. Hatta kata ulama, kalau ada najis ataupun kita kata benda yang dikira sebagai najis lah mudah kata, yang duduk ataupun yang berhampiran, yang duduk ataupun yang ada berhampiran ketika dia sembahyang, contoh duduk di celah-celah tangan dia, sujud tak kena, tak sentuh pun, duduk tak betul-betul dada, tak berhubung dengan baju, tak berhubung dengan tangan, tak berhubung dengan
dengan dahi dia, itu pun dihukum dengan makruh. Sembahyang sah tapi makruh. Makruh kena sempurnakan, buang dulu sebelum tu. Sebab tu yang duk kalut dengan tek cicak apa semua tu, bukan saya saja, bukan takut busuk ke, bukan dak. Sebab kalau berhubung dengan anggota kita, dengan pakaian kita, maka tidak sah. Maka tidak sah lah sembahyang kita pada ketika tu, sebab syarat sudah luput. Syarat tak lengkap. Sebab itulah ihsan ni dia kata berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah seperti sembahyang umpamanya, puasa dan sebagainya. Sembahyang, puasa, haji umpamanya, kena tahu pakai rodong pi, kursus sebulan tak sampai, kursus seminggu tak sampai. Kemudian kalangan-kalangan tadi terus menunaikan ibadah haji dan umrah sampai sana terkapar-kapar. Wuduk pun tak sempurna lagi. Wuduk pun tak sempurna. Macam mana nak diterima, macam mana nak sahih ataupun nak bertahallul dia daripada umrah dia dan haji dia. Sedangkan kemungkinan kalau wuduk dia tidak sah, wuduk dia tidak sempurna lagi, pada basuhan dia, pada perkara-perkara yang terlibat dengan yang difardukan, yang diwajibkan dengan basuh, tiba-tiba tak sempurna, tiba-tiba bab yang remeh-temeh tak mengaji. Mana mungkin tawaf dia nak sah, tawaf dia nak diterima, tawaf dia sempurna. Pada ketika tu tiba-tiba dia bertahlul, kemudiannya duduk sekali pula dengan pasangan, balik pula ke tanah hayak, ke negeri dia. Sehinggalah kalangan-kalangan sebahagian ulama dulu sebut apa, ramai anak luar nikah di akhir zaman. Sebab apa? Sebab kalangan orang yang duduk dalam ihram, nikah dia tidak sah. Nikah dia tak sah. Dia tak boleh jadi saksi, dia tak boleh jadi wali, dan juga dia tak boleh terlibat dengan akad nikah ataupun perkahwinan bagi yang tak nikah lagi. Jadi besar bahaya. Bahaya, kena jelas dulu. Kena perkemah dulu rukun dan syarat. Nampak remeh-temeh tapi bawa kepada perkara yang sangat besar. Sebab tu dalam fiqh, bab yang pertama dia letak bab taharah, bab suci dulu. Perkemah bab suci dulu. Bab taharah, kenal bab jenis hayak, ada berapa jenis hayak pula. Wuduk, basuhan dia yang pertama berapa rukun, yang mana wajib, yang mana sunat saja, berapa rukun wuduk, ada berapa. Kemudiannya pula mandi wajib, cara kaifiat macam mana, berapa rukun dia. Kemudiannya pula cara nak menghilangkan najis, ada berapa bahagian, najis terbahagi kepada berapa, cara nak menghilangkan macam mana, semua ada detail jelas belaka. Jadi nak dapat ihsan ataupun nak dapat ibadah yang sempurna, yang sampailah terbawa kepada sahihnya, sehingga terbenaknya, sehingga diterimanya sembahyang kita, mestilah ibadah kita bukan setakat baik, bukan setakat warak kita jalan tunduk dan sebagainya. Hak tu tak mau, hak tu tak ada pun tak apa. Kalau ada baguslah. Tak cakap banyak, tak buat perkara yang melalaikan dan sebagainya. Kita kata tak terlibat dengan hiburan yang lebih-lebih dan sebagainya. Tapi naknya ibadat kita yang disertai dengan kita kata lengkap segala rukun dan syarat ada belaka. Rukun dan syarat ada belaka. Bukan sekadar beramal. Sebagian orang nak beramal saja, mengaji tak mau. Sekadar sebagian orang nak beramal saja, mengaji, menuntut ilmu, yang nak mengesahkan segala ibadah dia tak mau. Sedangkan kita dah jelas dulu usul ataupun akidah, ilmu usuluddin, ilmu tauhid yang kita mengaji, yang kita belajar, yang kita muzakarah, ilmu yang nak mengesahkan akidah kita. Ilmu yang nak mengesahkan akidah kita, ambil pertama dulu yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama makrifah Allah Subhanahu wa taala, kenal zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kenal boleh tengok, rasa, pegang. Bukan kenal bertempat, berjirim, berjisim. Tak. Kenal dalam dikata kenal segala, peti segala, i'tiqadkan segala sifat-sifat kamalat, sifat-sifat yang masa kesempurnaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Hak tu hak kenal betul. Hak tu hak kenal betul. Kemudiannya pula kena mengaji pula ilmu fiqh, ilmu yang nak mengesahkan ibadah kita. Tadi dah sah akidah sempurna dah, kena sah pula ibadah kita. Tak dapat tidak, nama pun fiqh. Al-fiqhu bimakna al-fahmu. Al-fiqh dengan mana faham, peti dulu. Peti maknanya kalau tak mengaji lagi tak boleh buat. Dah, kena buat dalam masa sama, kena mengaji. Kena tuntut supaya lepas. Kena mengaji, kena tafsilkan satu-satu rukun mana, syarat mana. Kena tahu mana yang rukun, mana yang sunat saja. Sunat buat tak apa,
tinggal tak apa, buat dapat pahala. Kena erti, barulah jelas, barulah dikatakan ibadat kita terlibat dengan ihsan, ada ihsan dalam melakukan amal ibadat. Sebab agama tadi terbentuk ataupun terbina di atas 3 perkara yang besar, di atas 3 asas yang besar, 3 tunjang yang besar. Yang pertama Islam, lengkap dah. Yang kedua iman, yang ketiga ihsan pula. Ihsan. Kita tengok dia kata, dan dia kata menunaikan bukan setakat. Dia kata tadi menunai dengan sempurna rukun-rukun bagi ibadat tadi ni, mengerjakan, dia kata, seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah, seolah-olah buat dan tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi ni, sembahyang kita, puasa kita, haji kita tadi ni, seolah-olah dia kata mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Allah bukan berpihak, bukan berjihad depan belakang, kiri kanan atas bawah, tapi seolah-olah saja. Sopa majikan kita di depan, majikan turun mai duduk tengok dia buat kerja. Ini majikan tu okey, kita turun mai, kita buat kerja. Bayangkan dengan keadaan teliti kita, dengan keadaan komitmen hak kita bagi, nisbah kita kata kelakuan kita, nisbah perwatakan kita, nisbah kita kata keadaan kita yang duduk dalam keadaan berdisiplin, umpamanya. Sebab apa ni? Bos duduk ada depan ni. Seolah-olah macam tu. Zat Allah bukan berdiri, bukan berjisim, bukan berjihad, bukan berpihak depan belakang atas bawah kiri kanan. Bukan macam tu. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia sekalipun tak tengok, sekalipun kita tak boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata Nabi, ka'annaka tara an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah, ihsan ni kamu beribadah akan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat, seolah nampak zat Allah, seolah kita nampak zat Allah. Bayangkan pada ketika itu ibadat kita dalam keadaan yang macam mana, yang sudah cukup pula dengan rukun dan syarat, dan kita dalam keadaan melihat ataupun nampak zat Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita. Sedang melihat kita. Fa in lam takun tara, maka sekalipun kamu tak boleh melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah saja tadi yang disebut tadi, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Bayangkan dengan keadaan macam tu, mestilah kita duduk dalam keadaan nak khusyuk 100%. Kita nak sempurnakan ibadat kita daripada perkara yang kurang, nisbah rukun dan syarat, nisbah kelakuan kita, nisbah pergerakan kita. Kalau dalam sembahyang tak mau dah gerak. Sebab tu sebagian ulama kata, nak datangkan khusyuk yang masa hati, nak datangkan ketetapan yang ada di dalam hati. Khusyuk mana tetap hati, sentiasa muraqabah, sentiasa ta'ammul ayat-ayat yang dibaca, sentiasa tadabbur dengan bacaan-bacaan kita. Ulama kata tak dapat tidak, kena khusyukkan dulu anggota yang zahir. Khusyukkan, tetapkan dulu anggota-anggota yang zahir yang ada pada kita, tangan, kakinya, dengan pandangannya, mata tilik di tempat sujud tak berubah. Walaupun tak wajib pun, tengok tang lain tak ada masalah apa, tapi sebahagian daripada perkara yang nak membawa kepada khusyuk hati kita, kena tetapkan, latih diri supaya tetap dulu anggota yang masa zahir. Gatai sikit-sikit tak gaul dah, tetap duduk macam tu. Ni gatai nyamuk ketik kaki kanan, kaki kiri bersepak, bagi kaki kanan gatai, kaki kiri tolong garu berak. Oh ni hebat. Hebat kabur saya lah, sini tak ada. Kabur saya dekat dengan laut, nyamuk banyak. Nyamuk ketik kaki kanan, kaki kiri garu. Tolong garu dengan kaki kiri. Hebat lagi. Hebat lagi, bukan sakat hilang khusyuk, takut batal terus. Sebab gerak anggota yang besar 3 kali berturut dan lebih. Ni bahaya. Kena tahu, kena reti belakang. Tak apa tengok Arab tak ada masalah pun, sat garu sana sat. Tu jangan kira, tu mazhabnya. Itu mazhab dia. Sehingga ulama kata apa? Perkara yang selama mana dia melakukan perkara yang tak membatalkan dalam mazhab dia, maka boleh kita ikut. Tak ada masalah apa. Tapi kalau dia buat perkara yang membatalkan dalam mazhab dia, maka sama juga kita tak boleh ikut pada ketika tu. Jadi kena jaga pandangan mata, pelihara disiplin. Gatal macam mana pun Allah hilang. Cuba hilangkan gatal tadi dengan tadabbur kita pada ayat-ayat yang kita baca, dengan zikir, dengan tasbih yang kita baca dalam semayang. Hilangkan, cuba tenggelamkan sakit tadi, gatal tadi sikit-sikit. Sedangkan sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pernah riwayat cerita, pernah anak panah tembus masuk dalam perut betih Sayyidina Ali,
maka pada ketika tu sahabat larang, tegah jangan cabut lagi. Sebab Ali dalam keadaan sakit. Nak cabut bila? Cabut lagi bila mana? Bila mana Ali takbir masuk dalam sembahyang. Sebab pada ketika tu Sayyidina Ali dah tak sedar, dah khusyuk, dah tenggelam, dah fana binasa pada alam ataupun pada keadaan sekeliling yang berhubung dengan dia, sakit ke apa, tenggelam habis dah. Sebab tu ulama, kalau tengok dalam kitab Munyatul Musalli pun ada cerita. Sebahagian ulama kata apa? Dia pesan pada anak isteri dia, hampa kalau nak hingat, kalau nak bising, contoh macam itulah. Kalau nak hingat, kalau nak bising, tunggu selepas aku masuk dalam sembahyang. Tunggu setelah aku takbir tu ihram. Aku takbir, nak sembang pun sembang lah. Sampai tahap macam tu, nah abang tu tenggelam dah. Binasa dah dia dengan keadaan, kita kata, dengan keadaan sekeliling yang berhubung dengan dia. Tak ingat dah. Sampai tahap macam tu. Tak rasa dah. Dan ada sebagian ulama yang pernah semayang dalam dusun, dalam kebun dia. Semayang dalam kebun dia, dalam dusun dia. Diriwayatkan cerita dalam kitab-kitab lain, entah dalam kitab Musalli pun ada cerita. Dia kata apa? Sebahagian ulama yang pernah semayang di dalam dusun, di dalam kebun dia, takbir tu ihram Allahu Akbar, lepas takbir mata terpandang pada seekor burung yang hinggap di satu dahan kepada dahan pohon pokok di sebelah dia pula. Maka dalam keadaan terpandang tadi, yang kita kata yang sepintas lalu kemudian dia cuba kontrol balik khusyuk dia apa semua, lepas bagi salam apa dia buat, terus dia jadikan kebun dia tadi sebagai tempat yang diwakafkan kepada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada dia mengganggu sampai tahap macam tu. Mungkin dia pun ada kebun lain pun, wallahu alam. Tak suruh pun kita macam tu, tak suruh sampai tahap macam tu pun. Disuruh kita cuba latih anggota yang zahir. Ni sampai sembahyang Allahu Akbar, termin depan tengok PCF, bukan dia nu PDF, kawan aku nak main. Nampak dah mukpit boleh ingat pula. Habis cerita. Sebab tu Nabi suruh tilik pandangan mata pada tempat sujud. Boleh tengok lagi dia ni plastik ni, bukan kayu. Imam baca surah panjang sangat, rasa plastik. Banyak jualan ni apa semua, macam-macam di Arab, macam-macam keluar mai dalam hati dia tu. Sebab itulah pandangan. Nak aula lagi dihampak dengan hamparan yang putih. Habis cerita. Kalau tengok tambah belang-belang apa semua ni, dia ni hak ni sulam ke apa ni, hak ni apa semua macam-macam dia boleh timbul lagi. Maka hilang khusyuk ni, kata dengan Hasan Basri, orang yang tak khusyuk dalam semayang dia, maka dia terlebih hampir kepada siksa Allah Subhanahu Wa Taala wa na'udzubillah. Semayang sah tapi terlebih hampir kepada siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cuba-cuba kita perbanyakkan, cuba-cuba tuntut sehingga dapat 100% khusyuk dalam semayang. Tetap hati dalam semayang. Maka nak tetap hati dalam semayang ni kena tetap dulu, sebagian ulama kata tetap dulu anggota zahir. Tetap dulu anggota zahir dengan ketetapan yang diajarkan oleh syarak. Tak salah nak garu pun, tak salah nak gerak anggota gatai tak mana, tapi cuba latih. Tak salah gatai dah mana, gatai di muka angkat kena tangan garu, tapi kaedah dah garu kena tahu kaedah garu ataupun gerak anggota yang besar dalam semayang. Boleh gerak angkat, tapi jangan duk gerak semua. Sebagian orang angkat garu berah habis 3 kali, kuota bagi 3 kali je. 3 kali dan lebih maka batal. Berturut-turut batal. Habis nak garu macam mana? Garu tak letak tekapkan pada permukaan yang nak garu tadi, garu dengan jari. Jari dikira sebagai anggota yang kecil. Sebagian orang dengan bacaan dia, dengan kepala dia semua cukup. Baca dengan kepala sekali. Mungkin dia nak tadabbur, dia nak memahami, dia cuba nak tuntut khusyuk dengan menyelami, dengan tadabbur, dengan tilik, dengan perhatikan pada makna-makna yang dibaca tadi, sehingga menyebabkan dia bergerak-gerak kepala dia, yang dia lupa kepala merupakan anggota yang besar juga. Batal semayang. Na'udzubillah. Kena tahu juga. Sebab tu kena tahu rukun dan syarat, tahu pula perkara yang membatalkan semayang tadi. Besar semayang ni, semayang besar. Kalau semayang tak boleh lengkap, mana mungkin nak didirikan ataupun nak lahir produk-produk yang baik daripada diri kita sendiri. Nak lahir sifat taqwa, nak lahir sifat muhasabah selalu, nak lahir sifat sabar, nak lahir sifat mudah menerima nasihat, nak lahir sifat apa lagi, nak tenggelamkan segala sifat-sifat mazmumah yang ada pada kita, yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan semayang tak lengkap, sedangkan semayang kita masih ada masalah yang berhubung dengan perkara-perkara yang mungkin tak dikira ibadat kita sebagai ibadah yang sahih, yang sah. Na'udzubillah min zalik.
Jadi nampak ringkas saja. Maka dia kata sini, tengok, dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah sekalipun, sungguh mana boleh tengok siapa mengaku berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ni, kafirun, kata ulama kafir. Dia dakwa kata berhubung dengan kerajaan langit bumi apa semua mampu belaka. Tapi ada orang ikut, ada juga faedah dia kalau ada guru ada murid selalu. Sebab ulama kata apa? Ma kullu saqitatin ila lahu laqadah. Tiap-tiap tidak ada benda yang jatuh kecuali ma kullu saqitatin illa bihi laqadah. Tak ingat lebih kurang macam tu kata ulama sebut. Tidak ada tiap-tiap perkara yang jatuh tu kecuali ada yang kutip, ada murid dia. Sama juga tiap-tiap apa yang berlaku pasti akan ada kita kata ada pasal belaka. Ada pasal belaka. Tiap-tiap yang berlaku. Contoh kita kata tengok daun kayu hak jatuh saja. Takkan jatuh saja daun kayu tadi, takkan jatuh tidak ada apa-apa manfaat kecuali ada yang mengutip makan. Ada manfaat bagi makhluk yang lain. Tapi kalau benda hak tak elok tadi ni, ada guru hak sesat, ada pendapat, ada ajaran yang sesat, maka selalunya akan ada juga hak dikutip. Siapa dia? Kalangan-kalangan jahil. Kalangan-kalangan yang tak reti, yang tak mengaji. Sebab itulah dikatakan al-jahilu aduwullah. Orang yang jahil seteru musuh Allah. Orang yang jahil walaupun muslim, walaupun mukmin, tapi dia jahil, duduk dalam keadaan jahil. Dia Islam tapi duduk dalam keadaan jahil, tak mau tuntun ilmu, tak mau mengaji, maka dia ni dikatakan sebagai musuh Allah Subhanahu Wa Taala juga, wal a'yazubillah. Maka dikata sini, dan jikalau kita tidak melihat akan dia sekalipun dalam keadaan melakukan amal ibadah yang nak disuruh kita taswirkan, rupakan, bukan rupakan zat Allah, seolah-olah kita melihat zat Allah, sekalipun dia kata Nabi, fa in lam takun tarah, sekalipun maka jika kamu tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Allah melihat kita. Segala gerak geri, segala pemahaman ataupun segala isi hati yang duduk dalam hati kita, dalam keadaan kita menunaikan sembahyang tadi, bayangkan. Jadi kena sempurna, kena tuntut bagi perkara yang bangsa zahir, nisbah bacaan, nisbah pengetahuan, keluar hati daripada kejahilan. Kemudiannya dah sempurna belaka, latih pula pada anggota-anggota yang zahir, kemudian bawakan pula, cuba tetapkan pula pada anggota yang zahir, yang batin, iaitu hati kita sentiasa tazallul, sentiasa tadabbur, sentiasa tadarru', sentiasa apa lagi? Sentiasa tawadhu' dengan perlakuan yang kita datangkan dalam sembahyang tadi. Jadi dia kata, dan ihsan ini, sungguh pun macam tu, dan ihsan ini dikata syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga. Bukan kalau tak ada ihsan kafir dah, tak sampai tahap macam tu. Cuma ihsan ni syarat bagi nak sempurna agama. Siapa tak mau sempurna agama? Kita nak agama yang kita anuti ini agama yang sempurna, agama yang kita kata duduk pada kalangan-kalangan yang sudah menyempurnakan agama dia semua habis. Bukan setakat beribadat, bukan setakat penuh dengan rukun Islam, rukun iman. Kemudiannya kita nak juga kita ni daripada kalangan yang sudah menyempurnakan sebahagian ataupun sekalian amanah yang diamanahkan kepada kita sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Bukanlah dia kata syarat bagi sah agama Islam, bukan syarat nak sah agama Islam baru masuk Islam. Nak suruh buat macam ni mungkin tak dapat. Mungkin tak dapat lagi. Tak Islam lagi ke? Islam dah. Sebab ni bukan syarat nak Islam bagi, kena ada ihsan dah. Hak tu makin nak main. Sama dengan saya, dengan tuan-tuan mungkin dah, tapi saya ni yang banyak kurang. Duk kena lagi latih, kena lagi latih anggota yang zahir yang boleh bawa kepada terlatih anggota yang batin. Mudah-mudahan sentiasa khusyuk, sentiasa tawadhu, sentiasa khudu' dalam melakukan ibadah-ibadah yang disebut tadi ni. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat. Siapa-siapa yang tak buat ibadat dengan sempurna, dengan elok, disebut sini macam mana rupa dia, dikata dengan bahawa tidak cukup syarat. Tak cukup syarat tak cukup. Sembahyang, tapi syarat, salah satu daripada syarat sembahyang tadi ni luput. Contoh dia apa? Syarat sembahyang kena menghadap kiblat, syarat nak sembahyang kena masuk waktu,
Syarat nak semayang kena sempurna, hadas kecil, hadas besar. Syarat nak semayang lagi kena tutup aurat. Syarat nak semayang lagi tak boleh berhubung dengan najis pada pakaian, badan dan tempat semayang yang berhubung dengan dia. Contohnya dengan anggota-anggota yang berdiri dia, yang sujud dia pada ketika tu 7 anggota. Ketika mana sujud dia, dahi 2 tangan, lutut 2, kaki 2, dan 2 anggota kaki saja, dua-dua belah. Bila mana dia berdiri, jangan berhubung langsung dengan najis. Jadi dia kata sini, dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, macam mana rupa wajah kata tak elok tadi ni? Dengan bahawa tidak cukup syarat, tak cukup syarat. Contoh tadi kita kata luput salah satu. Kenapa? Saja tak mau menghadap kiblat. Nak menghadap belah pemandangan elok pula ni contohnya. Belah kita kata belakang rumah dia ada padi ke, ada bukit, ada gunung apa nampak elok, tenang, dia nak menghadap belah tu pula. Tak mau menghadap ke arah kiblat. Yang di arah kiblat tadi ada Baitullah, ada Kaabah. Tak mau. Contohnya. Ataupun dia nak langgar lagi satu, benda apa? Tak masuk waktu lagi. Syarat bagi semayang kena masuk waktu. Tak masuk waktu lagi nak semayang dah. Boleh dah. Boleh dah. Walaupun dia bukan daripada perkara yang terbenak Islam tadi, hanya perkara yang nak menyempurnakan Islam tadi, kena ada ihsan. Dia kata sini, dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok. Contoh macam mana rupa dia? Dengan bahawa tidak cukup syarat. Dia kata syarat tak cukup. Hak kita sebut tadi, tak ada salah satu syarat bagi semayang tadi. Islam pun tak pergi, baru duk jinak-jinak. Dia nak semayang dah, baru jinak-jinak, dia nak puasa apa semua dah, tak mau. Terus nak melakukan ibadat. Sedangkan berlafaz 2 kalimah syahadah dak lagi, tak boleh. Tak Islam lagi. Tak cukup syaratnya lagi. Dan rukun ataupun rukun tak cukup syarat, rukun pun tak cukup. Rukun pun tak cukup. Orang masuk dalam semayang dimulakan dengan takbiratul ihram. Dimulakan semayang pada istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'it wa makhsus. Dengan syarat-syarat yang tentukan. Semayang ni beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang kena mulakan dia dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, dan disudahkan dia dengan salam, dengan bagi salam, bi syara'it wa makhsusah, dengan segala syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ada syarat dia, ada rukun dia. Tiba-tiba kawan tadi main masuk dalam semayang, terus duduk sekali dengan kita. Tiba-tiba masuk main Fatihah tak baca, tumpang Fatihah imam, dia dengar apa semua, orang rukuk dia rukuk, orang sujud dia sujud. Walhal dia tak ada uzur apa pun, bukan bisu, bukan apa pun. Boleh dah. Dia kata sini. Dia kata, dan rukun, contohnya dia ni dari kalangan yang tidak mengerjakan ibadat dengan sempurna, dengan elok, dengan tak cukup syarat dan tak cukup rukun. Dia kata, dan tidak ada ikhlas pun tak ada. Bukan kerana Allah, tapi kerana ada gharad, ada tujuan yang lain. Ada tujuan yang lain. Aghradun min al-aghrad. Satu tujuan daripada beberapa tujuan yang lain. Contohnya kerana apa? Kerana nak dipuji. Contohnya kerana malu dengan pak mentua. Contohnya kerana apa? Kerana segan dengan ipar kita. Contohnya kerana segan dengan saudara kita. Maka tak ikhlas sembahyang macam ni. Ni kalangan-kalangan yang berlakon semata-mata, na'udzubillah. Orang berlakon ni macam-macam. Tengok pengantin hak baru menikah dah. Pengantin baru menikah, Allah segan, malu. Malu baru malam ni baru nak makan, contohlah. Baru nak makan dengan pak mentua, baru nak makan dengan mak mentua. Makan pun Allah tak nak habis mana. Pak mentua pun lah, dia kata awak tak angkat ikan mat, cedok kepala ikan buah tak, boleh dengan kita pun makan sikit, punas sikit tak habis. Tak habis. Tapi kalau seorang pepak habis tulang-tulang, habis. Tengok hak mana tak boleh makan dia buang, hak tak boleh telan takut lekat ni, hak lain habis, mata ke apa ke pepak habis. Tapi depan pak mentua Allah makan pun makan tak tambah, memang saya makan tak banyak. Jaga. Tak boleh anak lagi, memang makan tak banyak. Ni berlakon ni tak ikhlas. Dan tidak khusyuk. Dia kata orang yang tak buat ibadat tadi dengan sempurna, tak cukup syarat, tak cukup rukun, tak ada ikhlas pula, dan tidak khusyuk pula. Tak khusyuk, tak tetap hati. Hati pindah pi macam-macam. Hati terbang pi sana sini dalam keadaan dia tengah semayang. Tengah semayang ni berjumpa selalu kunci hak hilang. Benda apa lagi? Pintu pagar lupa katup tadi, teringat dah. Tak sat langkah keluar tak ingat pun. Takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah baru teringat. Janji sana,
ataupun benda-benda apa hilang, jumpa selalu. Jumpa selalu. Dan tawaduk pun tak ada juga, tidak ada khusyuk. Dan tidak khusyuk dia kata, dan tawaduk pun tak ada juga, tak ada langsung rendah diri dalam semayang ni, dalam masih lagi duduk dalam keadaan takabur dengan pangkat dia, tak mau langsung. Ada orang semayang tak mau dekat-dekat, sedangkan Nabi kata sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami solah, sebagian kata min iqami solah. Nabi suruh kita betul sama, betul rapatkan saf kita. Sebagian orang tak mau, tak selesa, dia pangkat lebih sikit, dia martabat, dia ada darjah, ada pangkat, ada kedudukan sikit, tak mau, bau busuk badan orang pada dia, na'udzubillah, tak mau langsung nak duduk dalam keadaan takabur, walaupun dalam melakukan amal ibadah, na'udzubillah. Walhal min babil aula lagi lah, dalam keadaan biasa tak semayang pun, dalam keadaan luar semayang pun disuruh kita tuntut dengan, disuruh kita duduk dalam keadaan tawaduk. Tiba-tiba dalam semayang tak ada langsung tawaduk, bayangkan, tak ada langsung tawaduk, masih duk fikir projek perniagaan dia dan sebagainya. Ni semua ni susah belaka, kalau aku tak buat surau masjid ni, siapa nak buat? Mai dalam semayang ni, dalam semayang munjuk aku yang buat. Ni pun lepas tak faham. Tempat aku semayang orang lain boleh ambil, tempat aku patut lepas kena buat khusus untuk aku. Tempat aku ni patut bagian-bagian. Parking aku tempat tak elok, tempat parking aku dah habaq dah, kata imam suruh taruh kat aku satu. Suruh letak kun apa, contohlah dia kata kan. Tiba-tiba lepas tak layan permintaan aku, lepas lupa kot, dalam semayang nak main macam-macam. Tawaduk tak ada, tawaduk tak ada rendah diri langsung, na'udzubillah. Maka dia kata orang tak ada semua ni, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Orang ni orang tak buat, orang tak elok, orang yang tak buat baik, orang yang tak buat elok bagi nak menyempurnakan agama dia. Kalau tak ada langsung rukun syarat ni, mana mungkin nak sah, nak sah ibadat semayang dia tadi, nak sah segala perbuatan yang terlibat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang difardukan. Kalau hak sunat apa, hak fardu, hak wajib ni letihlah, seolah-olah tidak melakukan, na'udzubillah min zalik. Tak jatuh pun akidah, tapi bakal akan kena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata dengan Imam Hasan Basri kata, sungguh orang yang tidak ada khusyuk dalam semayang, maka terlebih hampir dengan siksa neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal iazubillah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar ibn Khattab berkata, hadis yang datang daripada Sayyidina Umar ibn Khattab menyebut bahasanya, dia kata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidul bayad siyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita an istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fakhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahu Muslim. Dia kata riwayat Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diambil daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Dalil kata Islam terbentuk di atas 5 perkara, iman terbentuk di atas 6 perkara. Kemudiannya pula dalil yang dikatakan dengan ihsan pula benda apa? Yang dikatakan sebagai perkara yang nak membentuk agama dengan 3 perkara ataupun dengan 3 asas, 3 tunjang yang besar ni. Kata dia apa artinya makna hadis ni? Di antaranya kami menduduki kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk kami serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam celah-celah duduk sekali dengan Nabi tu. Pada suatu hari tiba-tiba kelihatan di atas kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya. Duduk tengah-tengah duduk dengan Nabi, tiba-tiba tengok mai mana seorang laki-laki
yang nampak jantina macam laki-laki, yang putih pakaian sekalian, semua putih. Daripada pakaian, daripada sorban apa semua, daripada jubah apa semua putih belaka. Dan bersangatan hitam rambutnya. Rambut pula hitam pekat. Maknanya orang ni orang lawa sungguh lah. Orang yang sempurna sungguh. Tidak nampak bekas-bekas perjalanannya dan tidak mengenal akan dia oleh seseorang daripada puak kami. Kami tak kenal langsung. Tak ada asar kesan langsung. Kut-kut main berjalan kaki. Kalau atas badan pasir nampak tapak kaki. Tak kut-kut lah main naik kuda unta. Tak ada juga. Tapak kaki unta pun tak nampak. Tapak kaki kuda pun tak nampak. Tapak kaki himar pun tak nampak juga. Kata dengan sahabat tadi, dan tidak mengenal akan dia oleh seseorang daripada puak kami, sehingga ia mendudukkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduklah. Sampailah sehinggalah dia duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk depan Nabi, dan sandar ia akan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi sandar, pergi belaga lutut dengan lutut duduk. Ngam-ngam sobah kita bersila ni belaga lutut dengan lutut. Pergi duduk depan Nabi, dan meletak ia pemuda yang berpakaian serba putih tadi ni, yang bersangatan hitam rambut dia tadi ni, yang tak kenal sahabat siapa dia pemuda ni, yang tidak ada asar kesan mai mana pemuda tadi ni, tiba-tiba pergi duduk depan Nabi menghadap dua lutut, diletak pula dua tangan di atas dua tangan di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sini, dan meletak ia akan dua tangannya ke atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata ia, tak tangan tu tanya selalu. Tanya selalu. Sahabat duk tengok. Sahabat yang lain duk tengok parti belakang. Kata dengan apa? Kata dengan pemuda tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada Islam. Akhbirni anil Islam. Cerita Zat, khabar mai Zat dekat aku tentang Islam. Khabar ni saya nak khabar lah. Khabar mai Zat dekat aku Islam ni benda apa? Islam ni benda apa? Maka bila mana disuruh macam tu, sabdanya, maka Nabi pun katalah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebutlah bahawa menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Hang kena mengaku, hang kena menyaksi, dalam kita hang kena mengaku, antashhada an la ilaha illallah, bahawa mengaku engkau, bahawa ikrar engkau bahawa saya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mengaku tadi mestilah al-iqrar bil lisan, mengaku dengan lidah sendiri. Bukan tumpang suruh sahabat tolong mengaku Ustaz, tolong mengucap Ustaz. Seorang kafir nak masuk Islam, dia suruh sahabat dia yang Islam tolong mengucap, tak sah, tak kena. Dia sendiri kena mengucap, kena berlafaz dengan dua kalimah syahadah tadi. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-dua kalimah kena datangkan. Dan pula dia kena wa tasdiqun bil qalbi. Hati kena benar, bukan setakat mengucap saja. Bukan setakat mengucap tapi hati tak benar. Hati sama sekali tak benar, tak boleh. Supaya pun kakak tua kita ajak assalamualaikum. Orang main, siapa main pun duk assalamualaikum. Ajak la ilaha illallah, boleh belaka. Ajak asyhadu an la ilaha illallah, boleh belaka. Tapi adakah dia tasdik dengan hati? Adakah dia tasdik, dia benarkan di hati dia, benarkan bahasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Dia kena membenarkan dalam hati, bukan setakat ikrar dengan lidah, tapi hati kena benarkan. Kemudian ditanya lagi kata sini, ya Muhammad, sambung lagi, ya Muhammad, beritahu akan saya daripada Islam. Kata Nabi, sabda Nabi bahawa menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan. La ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Orang nak masuk Islam kena datangkan dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimah yang kedua. Syahadah yang kedua. Adapun kalau dah Islam dah, nak mati Nabi tak suruh ucap. Nabi tak suruh kita ajak talqinkan orang yang nak mati dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Sebab dah Islam dah. Padan dengan lafaz la ilaha illallah cukup. Padan dengan lafaz la ilaha illallah saja. Kadang-kadang nak pergi ajak orang mengucap ni pun letih juga. Letih. Dia pun semayang melintang bukang, dia pun tak apa nak erti mana, pi dah duk pekup telinga kawan hak nak menghadap dengan mati ni. Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan, ajakkan orang yang nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah tak datang pun tak apa, sebab dia dah Islam dah. Dalam la ilaha illallah nak ikut sudah mengandungi 50 akidah. 50 akidah yang kita
reti, yang kita faham daripada segala sifat-sifat kamalan yang tak dapat tidak, paling kurang pun 20 sifat kena mengaji. 20 sifat kena mengaji, yang dibawa, yang diambil daripada pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, ataupun 13 sifat tak apalah, soalnya ghalibnya kita pakai dengan 20 sifat dululah. Yang kena tafsir satu-satu pula. Semuanya ada 50 akidah dalam kalimah la ilaha illallah. Bisik telinga dah. Ajak la ilaha illallah. Satu-satu la ilaha illallah, semua ajak lagi beberapa kali dengan ajakkan ataupun dengan kita sampaikan ajak jenazah kalangan-kalangan yang nak hampir dengan kematian tadi, dalam keadaan kita kata duk penat nak menghadap dengan mati sungguh ni, ajak. Yang Nabi kata faman kana akhiru kalamih la ilaha illallah, yang dikira sebagai akhaful kalimah, seringan-ringan kalimah, tak berhubung langsung dengan bakhrat yang nak kena tutup mulut. La ilaha illallah, mulut tengah terbuka, orang nak mati kebanyakan mulut terbuka belakang. Pi ajak macam tu. Nabi kata faman kana akhiru kalamih la ilaha illallah, siapa-siapa laki-laki perempuan sekalipun yang akhir kalam dia, kaki perompok, curi, kaki zina sekalipun, yang akhir kalam dia kalau boleh la ilaha illallah, berlafaz dengan tak ada hak lain, tak ada duk sembang hak lain, tak ada duk meracau hak lain, akhir kalam dia sempat berkata la ilaha illallah, dakhalal jannah. Nabi kata nescaya orang tadi akan masuk syurga, confirm akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Bukan senang orang yang petah bercakap di atas dunia, petah bersyair, petah sajak berpidato, nak kita kata nak membawa kepada memudahkan, nak menolong kepada memudahkannya, tak semestinya. Yang memudahkan kalangan-kalangan tadi berlafaz dengan kalimah la ilaha illallah adalah amalan kita, amalan kita, ibadat kita di atas dunia ni. Kemudian sambung lagi, Nabi kata bahwasanya menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad Rasulullah. Dua-dua kalimah kena datangkan. Dua-dua kalimah ni kena datangkan. Satu kalimah saja jangan. Kalau satu kalimah saja asyhadu an la ilaha illallah, berhenti setakat tu. Muhammad Rasulullah tak mau lagi, dikata nanti dulu. Muhammad Rasulullah ni sebab Muhammad dah jauh dengan kita 1500 tahun lebih. 1000 tahun lebih dah dia kata ni. Stop saat dulu. Kalau tak mau mengaku, tak ikrar dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka samalah dengan kafir Yahudi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak beriman dengan Nabi. Walaupun sudah disebut dalam kitab Taurat, walaupun sudah disebut dalam Injil, walaupun sudah disebut dalam Zabur, cerita habis dah tentang Nabi akhir zaman, tapi tak beriman puak-puak ni. Maka kalangan-kalangan tadi akhir sekali dikira sebagai kalangan yang kufurkan Allah Subhanahu wa taala juga. Kena taat, kena patuh, kena terima juga Rasul sebagai pengakuan kita yang nak dibenarkan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendiri engkau akan sembahyang, kena sembahyang. Sama dengan dalil Quran sebut, lepas beriman dengan perkara yang ghaib, wa yuqimuna shalah, kena alladzina yu'minuna bil ghaib. Quran hudan lil muttaqin, menjadi hidayah, petunjuk bagi kalangan-kalangan orang yang bertakwa. Yang alladzina yu'minuna bil ghaib, sifat perangai dia kena beriman dengan perkara yang ghaib, yang tak nampak. Syurga neraka tak nampak, dosa pahala tak nampak, alam mahsyar tak nampak, benda apa lagi, soal muka nakir tak nampak. Semua ghaib daripada pandangan kita. Kena ada beriman dengan perkara yang ghaib dulu. Wa yuqimuna shalah, orang ni akan sembahyang, sifat perangai dia akan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian dia akan nafkahkan, akan keluarkan zakat, belanja sedekah dan sebagainya. Jadi kalangan-kalangan yang tak lengkap sembahyangnya, kalau tengok pada dalil Quran sebut dalam suratul Baqarah di muqaddimah ayat tu, orang yang tak sempurna sembahyang kemungkinan rosak, fasad dia pada masalah beriman dengan perkara yang ghaib. Mungkin binasa dia pada masalah ataupun rosak dia pada masalah beriman dengan perkara yang ghaib. Kalangan-kalangan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersifat dengan sifat muttaqin ni, yang bertakwa tadi ni, yang sentiasa pelihara diri daripada rosak binasa akidah dia, yang sentiasa pelihara diri daripada jatuh terkena neraka Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata melakukan amal taat, ibadat yang difardukan, yang diwajibkan, yang diharamkan ditinggal, maka tiba-tiba dia tak boleh tunaikan. Tak boleh tunaikan maknanya mungkin ada sebahagian daripada perkara-perkara yang ghaib yang dia tak beriman. Mungkin dia tak beriman dengan soal muka nakir, mungkin dia tak beriman dengan yaumul mahsyar,
Mungkin juga dia tak beriman dengan syurga dan neraka. Kemungkinan, kita kata tak kata dia tak beriman, tapi kemungkinan. Sama juga dengan kalangan yang Allah sebut, inna solata tanha anil fahsyah. Sesungguhnya sembahyang mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tiba-tiba dia sembahyang masih melakukan maksiat dan mungkar. Sembahyang judi masih main. Sembahyang masih terlibat dengan zina wal a'yazubillah, dengan perkara yang dikatakan juga terlibat dengan perkara yang menghampirkan diri kepada zina. Maknanya sembahyang dia ada masalah. Mana mungkin kalam khabaran Allah nak dusta. Kalau Allah sebut inna solah tatanha anil fahsyah wal munkar, maknanya kalangan yang pelihara, yang sembahyangnya lengkap, sembahyang dia cukup rukun dan syarat, insya-Allah kalam Allah tidak ada dusta. Mustahil kalam khabaran Allah nak dusta. Kalangan-kalangan tadi pasti akan jauh daripada perkara yang membawa murka Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang keji dan mungkar, yang terlibat dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga kalangan yang tak boleh tunaikan sembahyang 5 waktu, maknanya iman dia ada masalah. Mungkin kurang beriman pada soal munkar nakir, mungkin kurang beriman dengan hari mahsyar, mungkin tak beriman dengan para malaikat yang dicatat tentang amal kita dan kejahatan kita, mungkin juga tak beriman dengan yaumil mizan, dengan hari yang akan ditimbangkan amal kita. Tak beriman juga mungkin dengan dosa pahala, kemungkinan. Kita tak kata tak beriman, tapi kemungkinan. Sebab orang yang bertakwa, yang beriman dengan segala perkara yang ghaib, pasti dapat mendirikan sembahyang dengan lengkap, cukup semua belaka. Tak ada alasan anak ramai, susah dan sebagainya, tak ada. Dan menunaikan engkau akan fardu haji, dan mendirikan engkau akan sembahyang, dan mengeluarkan engkau akan zakat. Keluarkan zakat yang difardukan. Zakat tanaman, zakat simpanan, zakat apa, zakat emas perak, zakat perniagaan, zakat tanaman perladangan kita, kurma dan anggur kalau ada. Tak ada. Zakat apa lagi? Zakat bijian, yang dikias padi ke atas gandum, keluarkan dengan nisab, dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syarak, maka kira kena keluarkan. Dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, puasa sebulan bulan Ramadan. Bukan adat kebiasaan umat Islam Allah Ta'ala tetapkan kena lalu mai puasa ke 1 bulan kena puasa belaka. Tak. Ini merupakan rukun, perkara yang asas, yang besar dalam Islam, kena tunaikan, fardu wajib, kena laksanakan. Dan menunaikan engkau akan fardu haji ke Baitullah jika kuasa engkau kepadanya. Tunai haji, buat haji jika mampu. Cukup perbelanjaan untuk orang yang ditinggalkan, nafkah bagi yang ditinggalkan, nafkah untuk dia sendiri, pi dan balik, nafkah untuk dia, perbelanjaan dia sendiri di tanah haram. Bukan setakat pi saja, tambang balik tak apa, meniaga apa-apa di sana, bawa pi apa, udang kering ke ikan kering apa, jual dekat orang sana. Contohnya, umpamanya cadang macam tu, tak wajib lagi. Tak wajib lagi. Sebagian masyarakat macam tu. Sebagian masyarakat macam tu, pergi sana baru cadang nak berniaga apa ni, nak beli tiket balik, pi lepas balik tak lepas, pi lepas balik tak lepas. Jawab dia tak wajib lagi. Tak wajib lagi. Jika kuasa ia kepadanya, dia kata akan jalan selamat, jalan semua lengkap belakalah ni. Berkata lelaki itu, benar engkau, sadaqta ya Muhammad. Tiba-tiba lelaki tadi kata dekat Nabi kita, bila mana Nabi perjelaskan satu-satu. Bila mana disuruh bagi tahu, khabarkan tentang Islam, Nabi cerita satu-satu, antashhadu alla ilaha illallah, sampailah kepada menunaikan haji. Maka kata dengan lelaki tadi, sadaqta ya Muhammad, benar engkau wahai Muhammad. Berkata lelaki itu, benar engkau wahai Muhammad. Kemudian menanya lagi lelaki itu, wahai Muhammad, beritahu akan saya daripada iman, akhbirni anil iman pula. Cerita pula tentang iman, cerita tentang iman. Maka Nabi berkata, sabda Nabi SAW, bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat dan segala kitab-kitabnya dan segala rasul-rasulnya, dan akan hari kiamat. Semua tu ada 6 belaka, kena beriman belaka. Sama dengan ayat tadi. Lawan dia, kalau kufur, kalau tak beriman, tak percaya dengan apa yang Nabi sebut tadi, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir. Semua kalimah kutubi, rusulih, kalimah jamak, bukan setakat Al-Quran saja, kitab-kitab lain kena beriman. Kalau Allah kata wa kitabihi wa rasulihi, tapi sebut dengan kutubi, rusulih, ni kalimah jamak.
Abang kata kena beriman belaka. Bukan satu rasul, bukan nabi kita saja, bukan satu kitab Al-Quran saja, tapi kitab-kitab yang lain benar belaka. Bukan dakwaan ataupun kita kata satu kenyataan yang tak jelas ataupun satu dakwaan yang tak benar mengatakan Taurat, Zabur, Injil daripada kitab yang masa as-samawiyah, yang masa turun daripada langit, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena beriman belaka tu. Kena beriman. Jangan kufur, jangan ada ragu-ragu, jangan ada was-was. Dalam Al-Quran pula bukan satu ayat, bukan satu hukum, bukan satu perkara yang terlibat dengan nafsu kita, terlibat dengan perkara yang menyeronokkan dalam masalah kita kata dalam masalah faraid harta, dalam masalah waris harta, laki-laki lebih, perempuan ni kurang, maka pada hukum hak tu baru tak nak ambil pakai, nak ambil jelas hak lain tak mau, jangan. Semua kena pakai belaka, semua kena terima, kena pakai belaka. Jangan ada satu titik, satu huruf, satu ayat pun nak kata tak relevan, nak kata tak apa sesuai, nak kata tak apa nak elok, nak kata tak apa nak layak, nak kata tawakuf dulu, simpan ambil hukum lain, jangan. Jangan, sebab masuk dalam kalangan orang-orang yang boleh menafikan juga. Sebab kutubih ni jamak, masuk belaka segala kitab, masuk belaka segala ayat dan hukum yang Allah Ta'ala datangkan dalam tiap-tiap kitab yang 4 tadi, termasuk suhuf yang turun di atas Nabi-Nabi lain. Dan percaya engkau, dia kata, dengan qadarnya qadar Allah, baiknya ketentuan baik dan jahatnya ketentuan yang sudah ditetapkan juga, dengan kejahatan ataupun dengan apa-apa perkara yang tidak baik yang berlaku di atas kita, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis hak kita dia kata, hak orang ceramah dia kata yang baik daripada Allah, yang buruk, yang kurang bahasa, yang kita dah jelas hari tu ni. Apa dia? Selalunya penceramah ataupun orang yang kita jemput cakap di depan orang ramai, dia akan kata yang baik daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang, yang terkasak bahasa, yang lemah, yang lupa, yang apa, semuanya daripada kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Patut kena cakap apa? Yang baik daripada Allah Taala, yang lupa saja, yang kurang, yang kasak saya pun daripada Allah Taala, bukan saya. Pelik-pelik orang kata dia ni apa ni? Sebab apa yang bercakap kata daripada kelemahan diri saya sendiri, itu di atas jalan ta'adduban, di atas jalan kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak beradab dengan Allah, tak mau letak kesalahan, tak mau letak kita kata kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bangsakan kepada kita, walhal semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La tataharuku syai' illa biiznillah. Kembali kita kepada kata ulama yang sebut, la tataharuku syai' illa biiznillah, tidak akan bergerak sesuatu zarah, tidak akan bergerak sesuatu habuk sekalipun, illa biiznillah, kecuali dengan izin kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan kita. Apatah lagi hak besar ni, bercakap manusia apa semua, habuk pun takkan terbang dengan sendiri dia. Daun kayu hadat yang jatuh dalam hutan rimba sekalipun takkan jatuh dengan sendiri dia, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi hak besar-besar kita apa semua ni, lagilah. Kemudian dia kata sini, berkata lelaki itu, benar engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, sadaqta ya Muhammad, betul Muhammad apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu nyatakan tentang iman tadi. Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahu akan saya Muhammad daripada ihsan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disoal lagi, tanya lagi, disoal lagi dengan makna ihsan pula. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebutlah bahawa engkau mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala itu seolah-olahnya engkau melihat akan Allah. Maka jika engkau tidak nampak akan dia, maka ia Allah nampak, maka ia Allah tetap melihat akan dikau. Buat ibadat, kata Nabi, seolah-olah kita nampak zat Allah, seolah-olah, bukan nampak sungguh, seolah-olah kita nampak. Bayangkan dalam keadaan kita melakukan kerja, majikan ada depan, sebab saya sebut tadi, bukan saya nak buat bandingan Allah dengan majikan, tak, sama sekali tak sama. Ini perumpamaan yang Nabi sebut. Kamu beribadat akan Tuhan kamu seolah-olah kamu nampak Allah, sekalipun jika kamu tidak melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala, dinafikan balik. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Bukan dalam keadaan sahabat kita tengok kita pulun sungguh. Dalam keadaan majlis orang ramai, kita doa, angkat tangan teriak meleleh air mata. Di rumah tak pernah doa pun seorang-seorang. Di rumah tak pernah doa pun lama-lama, apatah lagi nak keluar air mata. Sama-sama ramai-ramai pakat renggah sungguh. Baguslah juga dia kata,
bagus juga. Tapi seorang-seorang awak jadi payah kan. Bukan kata tak keluar ayat mata. Tak keluar pergi ambil ayat semayang pun semayang. Tak keluar ambil semayang pun ayat mata telah lah nak keluar ayat mata gini tarik mata dah. Bukan tuan-tuan lah, sahabat-sahabat sebagian di luar sana tu. Jadi maknanya buat ni bukan hana nak diperlihatkan, hana ada ria, hana nak memperdengarkan, hana ada sum'ah, hana nak apa? Hana nak disebut-sebut, bukan hana apa lagi, bukan hana nak membesar ataupun nak heran pelik ke diri sendiri, bukan. Tapi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang syaratnya kena berlandaskan cukup rukun dan syarat bagi sesuatu ibadah. Sesuatu ibadah kena cukup rukun dan syarat. Kalau tidak sah ibadat kita, wal iazubillah. Maka dia kata sini, maka nyatalah sikit lagi, maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun tiga perkara yang tersebut, bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua, padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam. Jadi nyata jelas dia kata sini, yang terhimpun tiga perkara yang tersebut tadi, bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua, padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam. Walhal tak tunai pun rukun Islam, mengaku saja tak jadi. Tapi kafir ke? Tak tunaikan, tak kafir juga. Tak kafir. Sahabat jiran kita tak semayang semua hidup, tak pernah tengok main masjid, bukan kata 3 kali Jumaat, tak main langsung 30 tahun, tak semayang langsung di rumah pun yang kita maklum. Tengok dia buat kerja siang malam, habis waktu tak pernah semayang. Mati dia macam mana? Nak kena bakar kan, nak kena panyut dalam sungai ke apa ke? Dah kena semayang sebab tu juga. Kena mandikan, kena kapankan, kena semayang sebagaimana kalangan Islam yang lain juga, sebab dikira sebagai Islam nasab, Islam turunan bakar, Islam bakar. Islam bakar. Tetapi selama mana dia tak pernah ikrar, dia tak pernah ikrar kata nak keluar dari Islam. Kalau dia ikrar kata aku nak keluar dari Islam, aku ni hampa duk gaduh sangat dengan sembahyang aku dengan apa semua, hampa pilah hampa dengan agama hampa, aku tak mau dah. Aku tak percaya langsung, dia kata. Sakatlah senang serba tu lah, sihat serba tu juga, tak ada masalah apa pun. Maka kalau dengar kalam keluar macam ni, boleh dibiarkan. Jangan diuruskan jenazah dia. Sebab sudah dia sudah keluar daripada akidah yang disebut sebagai kalangan yang mukmin, yang muslim. Dia sudah murtad, wal iazubillah. Disuruh kembali balik oleh kalangan-kalangan yang terlibat ataupun yang daripada kalangan pemimpin, suruh wajib kena suruh dia kembali balik, bukan lorong, bukan cari alasan apa nak murtad. Kalau ada alasan lengkap, silakan murtad. Lah ni boleh ambil peguam lawan, peguam berislam juga, duk lawan backup orang yang nak murtad. Na'udzubillah min zalik. Lawan menanglah, bolehlah murtad. Mudah mudah. Dan dia kata sini, dan rukun iman dia kata dan ihsan yang tersebut, padahalnya dia kata tidak menunaikan segala rukun Islam dan rukun iman dan ihsan yang tersebut. Walhal tak cukup pun, rukun iman tak lengkap, rukun Islam pun rukun Islam tak lengkap ditunaikan, rukun iman ada masalah pula. Kalau terlibat dengan rukun iman ada masalah. Tak beriman dengan malaikat, kufur, na'udzubillah. Tak beriman dengan para nabi, kufur. Tak beriman dengan Allah, lebihlah, kufur sama juga. Tak beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kufur juga. Walaupun beriman hanya dengan Quran saja, kitab lain tak beriman. Walhal kitab lain juga membenarkan Al-Quran, membenarkan nabi yang diturunkan kitab Al-Quran, maka boleh juga terlibat dengan kufur, wal iazubillah. Dan dia kata sini, nampak serba tak ada, tapi berlambak, na'udzubillah min zalik. Nampak serba tak ada, ada lawan tentang tak puasa senang dan sebagainya dengan ayat Allah tu, dia dah tu. Dia dah tu. Yang tak beriman, yang tak tunaikan, tanya sebab apa? Tak beriman, tak percaya dan sebagainya. Dialah tu. Yang tak apa lagi, yang tak tunaikan sebab apa? Sebab puasa tak sesuai dan sebagainya. Keluar pula kataan macam ni, maka samalah kalangan-kalangan tadi, seolah-olahnya dia tak beriman dengan sekalian Al-Quran, dan tak beriman dia juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang turunkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang datangkan melalui perantaraan Jibril alaihissalam kepada Nabi kita, habis dekat Nabi tak beriman, dekat malaikat tak beriman, akhir sekali natijah dia tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adalah pada hakikatnya kalangan-kalangan tadi ni yang tidak ada Islam, yang tak tunaikan hak dia, yang tak tunaikan segala rukun-rukun Islam,
yang tidak lengkap iman dia, yang tidak ada pula ihsan, dia kata yang tersebut tu, maka adalah pada hakikatnya, pada sebenarnya kalangan-kalangan tadi tidak mengenal agama. Orang ni tak kenal agama. Bahkan ditambah lagi, mengetahui jua dengan tidak mengaku di dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat kita ni di masa-masa ini, dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang. Dia kata sungguh sembahyang tahu tapi sembahyang tak, sembahyang tak tunaikan. Dan mengetahui puasa tetapi tidak berpuasa, puasa tahu tapi tak puasa, main-main pula tambah. Saya bukan Islam, dia mengaku dekat kalangan pegawai-pegawai pejabat agama, saya tak Islam. Makanlah dalam kedai yang bukan daripada kalangan Islam, dia mengaku dia pun bukan Islam, dia kata. Nauzubillahi min zalik. Ni bukan bab talak. Kalau bab talak pun dah jatuh dah dengan lafaz yang soreh, lafaz yang jelas nyata sungguh. Dia mengaku kata dia bukan daripada kalangan orang yang Islam. Nauzubillah. Senang-senang, mudah-mudah. Dan ilah ni banyak lagi lah. Yang lain sampai habis dalam bab-bab apa semua pun tak tunaikan juga, tak beriman juga dan sebagainya. Dia sebut, maka dengan huraian yang panjang hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya yang bernama Al-Hablul Matin, pada fi ma'rifatid din, yang sebuah lagi kitab bernama Al-Hablul Matin, pengarang yang sama juga, yang disebut panjanglah kisah berkaitan dengan perkara yang terlibat dengan huraian yang panjang berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan yang dijelaskan di sini. Wallahu a'lam. Bermula Allah Subhanahu wa taala a'lam, maha mengetahui, terlebih mengetahui, bukan lebih ada lawan gulawan, ada hak sikit lagi yang kurang, Allah lebih sikit saja dah. Hak ni bukan bab tu, bukan bab lebih kurang dah. Allah mengetahui yang jelas, nyata, inkisyaf, tak ada satu pun selindung, tak ada satu pun yang tersembunyi. Allah mengetahui segala-galanya makhluk yang dia jadikan, yang dia ciptakan. Jadi panjang lagi, kita berhenti di sini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang kesambasat berkelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Kita berhenti di sini huraian yang kedua pada menyata hukum syarak. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rasulana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.